Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Okey, nama saya Luqmanul Hakim bin Ahmad Nazmi dari grup CPR 2011 grup G. Okey, saya nombor matrik saya D201910884414. Baik, hari ini saya akan buat temu bual bersama kawan saya iaitu Nama saya Muhammad Hakimi bin Azmi. Okey, Muhammad Hakimi bin Azmi. Okey, Muhammad Hakimi, boleh anda terangkan latar belakang diri anda dan latar belakang keluarga anda? Okey, kita start dengan nama saya dulu lah. Okey, nama saya Muhammad Hakimi bin Azmi, berumur 21 tahun. Saya merupakan seorang pelajar lepasan diploma untuk diploma jurusan rangkaian komputer. Rangkaian komputer. Saya merupakan anak sulung daripada 4 adik-beradik, berasal dari Johor. Berasal dari Johor. Lahir dekat Johor. Lahir hospital Kulai. Hospital Kulai. Jauh Hospital kan? Kulai. Betul. Hospital Kulai. Lepas tu ayah saya merupakan seorang juru elektrik dan ibu saya merupakan seorang suri rumah sempurna masa. Okey. Boleh anda ceritakan latar belakang keluarga anda, maksudnya kampung anda di mana? Okey. Kampung saya untuk ayah saya berada di Temelloh, Pahang. Temelloh, Pahang. Ibu saya pula dekat Batu Pahat, Johor. Batu Pahat, Johor. Ya, betul. Batu Pahat, Johor. Jadi tadi anda bagi tahu saya bahawa anda merupakan pelajar lepasan diploma rangkaian komputer. Ya, betul. Okey, boleh anda ceritakan latar belakang serba sedikit anda punya pengalaman pembelajaran semasa belajar diploma dahulu? Okey, saya belajar diploma di Kolej Profesional Mara Indra Mahkota bertempat di Kuantan, Pahang. Proses pembelajaran itu memperuntukkan 2 tahun setengah, di mana setengah tahun itu adalah untuk latihan industri saya. Saya punya kos ni 2 tahun tu belajar untuk 6 sem. Lagi setengah tahun tu untuk latihan industri. Latihan industri saya bertempat di Cyberjaya, Selangor. Cyberjaya, Selangor. Ya, betul. Cyberjaya, Selangor. Jadi apa pengalaman-pengalaman yang anda telah dapat daripada latihan industri tersebut? Pengalaman yang saya rasa cukup besar lah adalah bila mana saya ditugaskan bersama 2 orang staff, senior staff, untuk membuat satu wifi, bukan satu wifi, mungkin dalam 3 ke 4 wifi di UTC Alostar. UTC Alostar. Cukup besar. Ya, betul, cukup besar. Bagi saya itu adalah satu pengalaman yang cukup berharga lah sepanjang latihan industri saya, di mana proses pembuatan proses di mana saya buat wifi tu bersama 3 orang. Kita orang tarik wayar dan sebagainya bertempat di Alostar itu, memperuntukkan saya dalam masa 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan. Di mana kita orang buat UTC Alostar, lepas tu kita ada buat perkeso Kulim, kita ada buat perkeso Perlis dan sebagainya. Jadi saya boleh simpulkan bahawa skop pekerjaan awak adalah sebagai juru teknik. Dalam membaiki wifi dan selain daripada saya buat wifi apa semua tu kan, saya ada di mana syarikat saya membuat servis untuk servis komputer. Servis komputer tu di mana untuk mengelakkan daripada sebarang kerosakan lah, sebab syarikat saya juga mengedarkan PC, peralatan komputer lah, di mana PC, printer, komponen komputer juga ada. Komponen komputer, ya betul. Servis itu seperti contoh, Cik Luqman berjumpa dengan saya untuk menyelenggara komputer anda. So kita akan tengok, pertama-tama sekali kita akan tengok apa yang rosak. Kita akan ambil tahu dulu apa yang rosak. So selepas itu kalau contohnya masalah komputer Encik tu dalam keadaan yang sangat-sangat kecil, masalah yang kecil tu selalunya memperuntukkan dalam 1 hingga 2 hari saja. 1 hingga 2 hari saja. Okey, baik. Jadi kita dah kenal Hakimi secara mendalam, secara terperinci. Jadi saya akan teruskan kepada apa yang ada di dalam diri Hakimi ni. Okey. Jadi
Hakimi sudah berumur 21 tahun. Ya, betul. Jadi sepanjang 21 tahun Hakimi hidup. Apa yang Hakimi rasa kekuatan dalam diri Hakimi ni? Hakimi rasa macam minat dalam perkara ini, atau secara subjektifnya seorang yang bekerja keras ataupun seorang yang berdisiplin. Kita bahagian kepada dua kategori lah. Kita akan bagikan. Satu kategori pertama saya letak pada, saya ni seorang yang minat pada sukan. Minat kepada sukan. Saya minat kepada sukan, di mana saya seorang pemain rugby. Main rugby di Kolej Profesional Barai Drama Kota. Saya seorang player, saya seorang pemain rugby di posisi prop. Posisi prop. Tapi sejak PKP ni kan, kita tak dapat sebab rugby memerlukan sentuhan. So jadinya tak dapat lah untuk bermain sukan seperti itu. Jadi pencapaian Hakimi dalam sukan rugby, pencapaian di mana kumpulan rugby kami telah mendapat nombor 4 dalam kejohanan Kasukma yang berlangsung pada tahun, tak silap saya, 2019. Pertengahan 2019. Betul-betul sebelum corona. Betul-betul sebelum corona. Itu adalah game yang terakhir saya pernah main. Bertempat di Kota Tinggi, Sekolah Sukan SSTMI. SSTMI di Kota Tinggi. Jadi itu kekuatan Hakimi, seorang yang bersukan, seorang yang suka akan berpeluh lah. Suka pergerakan semua. Jadi tak boleh kalau tak buat benda. Kalau satu hari tu duduk diam macam tak sedap. Jadi macam tak sedap. Bersukan. Jadi kita terus kepada kekuatan yang ada dalam diri Hakimi. Bagi saya, jika saya nampak seorang yang bersukan, saya akan nampak seorang kuat bekerja. Sebab bersukan ni perlukan kekuatan otot yang perlukan latihan yang ekstrim untuk mendapat pencapaian yang sebegitu tinggi. Betul. Saya rasa kekuatan diri yang kedua yang saya jumpa dalam diri saya adalah saya seorang yang suatu benda tu saya akan buat dengan bekerja keras. Saya akan bertungkus lumus untuk selesaikan satu benda tu. Ya, kerana saya ni seorang, sebab kita dah berkawan lebih kurang dalam 6 tahun ke 7 tahun kan. Cik Lokman sendiri tahu yang saya seorang yang lambat belajar, lambat lah daripada segi macam belajar matematik. Saya acap kali memerlukan satu hari untuk latihan yang banyak untuk saya faham lah kepada satu topik ini. Jadi saya banyak kali dalam contoh satu pekerjaan tu saya dapat daripada seseorang, saya akan bertanya dan melakukan satu research untuk mendapatkan sesuatu jawapan. Satu jawapan itu. Betul? Jadi Kimi merupakan seorang yang bertungkus lumus dalam apa-apa pekerjaan atau apa-apa perkara yang dia buat. Jadi tadi Kimi terangkan mengenai pendidikannya. Seorang yang berpendidikan, yang mempunyai sijil diploma. Jadi apa kekuatan diri Encik Hakimi dalam mencapai pendidikan diploma itu tersebut? Bagi saya tidak mudah untuk seorang dapat lepas 6 semester dan 1 latihan industri tersebut. Betul. 6 semester tu sebab saya seorang pelajar jurusan diploma, jurusan rangkaian komputer. Di sekolah dahulu saya mengambil elektif komputer dan accounting. Komputer dan account. Saya tak ambil matematik tambahan di sekolah dulu. Jadi bila di semester 4 tu saya ada belajar satu subjek nama dia calculus. Yes. Macam cik tahu pun calculus adalah benda subjek yang susah lah. Subjek yang macam seperti yang saya nyatakan di awal-awal tadi, saya seorang yang merupakan yang lambat belajar. So jadinya untuk subjek calculus tu saya memang tanya orang sana sini, kadang-kadang buat konsultasi dengan lecturer, tanya macam mana nak selesaikan masalah ini. Kadang-kadang
ambil 1 jam ke 2 jam untuk membuat latihan apa semua di hujung minggu. Selalunya saya akan pergi tanya dekat kawan-kawan saya, ya, sebab saya seorang student yang duduk di rumah sewa. Jadi saya akan pergi ke asrama untuk belajar calculus, supaya saya faham lah. Bila saya faham, jadinya macam bila peperiksaan tu mudah untuk saya jawab. Okey, jadi saya dapat konklusikan bahawa Hakimi seorang yang kuat bertanya, tidak malu untuk bertanya kepada orang lain. Jadi dia pun mempunyai skill bercakap yang baik. Jadi saya rasa memang dia seorang yang pandai untuk bercakap di hadapan halayak ramai ataupun orang-orang yang berpangkat tinggi. Okey, jadi itu dia 3 kekuatan Hakimi: seorang yang bersukan, seorang yang bertukus lumus, dan seorang yang pandai bercakap. Okey, baik. Itu dia kekuatan yang ada dalam diri Hakimi, kekuatan yang mungkin separuhnya Hakimi tunjukkan, yang separuh lagi kita belum tahu. Mungkin Hakimi sendiri tak tahu kekuatan yang dia belum tunjukkan lagi. Okey. Kita sudah membincangkan kekuatan diri Hakimi, jadi kita akan membincangkan pula kelemahan-kelemahan yang ada dalam diri dia. Jadi selama 21 tahun Hakimi hidup dekat dunia ni kan, apa yang Hakimi rasa kelemahan diri yang selalu kita buat atau kita tak dapat perbaiki, yang Hakimi sendiri nak perbaiki? Okey. Untuk benda yang pertama lah saya nak perbaiki dalam diri saya adalah saya seorang yang cepat gementar. Bila mana saya berjumpa dengan orang, kita boleh kata strangers, orang yang kita tak kenal saya tak kenal orang tu. Jadi untuk buat pertama kali untuk saya bercakap, contoh Cik Lokman, saya tak pernah kenal Cik Lokman. Jadinya saya jumpa Cik Lokman untuk satu-satu perkara, saya jadi cepat gementar. Bila mana saya nak keluarkan perkataan saya, untuk ayat-ayat saya, untuk bercakap, menyusun ayatnya, saya menggunakan masa yang orang kata boleh kata lama jugalah untuk memproseskan satu keadaan tu. Okey. Jadi selain daripada gementar untuk bercakap pertama kalinya, apa selain itu yang Hakimi rasa nak ubah? Sebenarnya saya seorang yang sukakan ketenangan. Merupakan satu kelemahan. Bila mana bila saya macam tu, jadinya saya tak suka orang-orang di sekeliling yang kadang-kadang dia buat satu benda yang saya rasa buat jadi pening kepala otak saya. Macam benda-benda yang bising, saya tak suka. Benda-benda yang macam contohnya, kalau kita di tempat, contoh kita pergi melepak, lepas tu keadaan suasana yang cukup bising pun saya tak boleh, saya jadi macam serabut. Bila mana jadi macam tu, kadang-kadang bila kawan-kawan saya ajak melepak, bila Cik Lokman sendiri ajak saya melepak, bila saya melepak, lepas tu ada surrounding, keadaan sekeliling yang agak serabut, saya berulang kali cakap macam jom kita balik, kita lepak tempat lain, macam tu. Jadinya kadang-kadang saya jadi rasa kesian pula kat kawan-kawan saya, padahal dia suka duduk situ, tapi saya tak mungkin Encik Hakimi susah untuk mengendalikan perkataan dengan serabut, suasana yang serabut. Jadi macam tu lah, saya rasa benda yang saya patut perbaiki lah dari semasa ke semasa. Okay, jadi itu dia kelemahan Encik Hakimi. Walaupun dia seorang yang pandai bercakap dengan orang lain, tapi untuk pertama kalinya saya cukup panik lah. Dia akan rasa gementar dan panik dan sebagainya lah. Jadi yang kedua tu adalah dia tidak suka perkara yang serabut, yang mengganggu keadaan mental dia mungkin. Mental dan emosi lah. Mungkin dia cepat berasa emosi keadaan yang serabut ni. Kadang-kadang cepat emosi dengan benda macam tu. Jadi itu ya dua kelemahan daripada Encik Hakimi yang dia ingin perbaikan, dan 3 kelebihan Encik Hakimi yang dia nampak dalam diri dia sendiri. Okey, baik, tadi kelemahan dan kelebihan Encik Hakimi kita sudah jelaskan, latar belakang keluarga kita sudah jelaskan, latar belakang pendidikan juga kita sudah jelaskan. Betul-betul. Okey, baik, tadi Encik Hakimi telah jelaskan Encik Hakimi lepasan diploma dalam rangkaian komputer. Jadi sementara masa terluang ni, adakah Encik Hakimi terus melanjutkan pekerjaan sebagai seorang programmer komputer atau apa-apa yang berkaitan lah, ataupun Encik Hakimi terfikir untuk belajar mengambil ijazah sajadah muda
ijazah sarjana muda? Okey. Diploma saya habis pada 2020 bulan 11. Saya habis latihan industri tu, saya kira habis lah kat situ. Saya dah buat presentation apa semua tu kan. So jadinya saya bulan 12 tu adalah waktu-waktu saya tak ada buat apa-apa. Jadi waktu tu saya terfikir, lepas habis latihan industri tu saya balik ke, sebab saya membuat latihan industri di Sabidaya. So saya balik semula ke Johor Bahru. Bila saya balik tu saya terfikir daripada bulan 12, sebab kemasukan ijazah sarjana muda bermula pada pada bulan 9 2021. Jadi kita di bulan Mei. So masa agak lama daripada bulan 12, daripada Disember tahun 2020 sampai ke bulan September 2021 adalah cukup lama bagi saya. 10 bulan je. 10 bulan tu adalah cukup lama bagi saya. So jadinya saya terfikir untuk bekerja. Bekerja untuk, saya ingat saya mula-mula saya terfikir untuk bekerja dalam jurusan diploma, dalam jurusan rangkaian komputer lah. Tetapi untuk sekarang dengan keadaan COVID apa semua, dengan tempat di apa tu 70% kapasiti untuk bekerja, dan tempat pun tak ambil seorang pekerja baru apa semua. Jadi saya terfikir untuk ambil untuk bekerja di kilang. Di mana kilang tu berada? Kilang kayu bertempat di Pasir Gudang. Bertempat di Pasir Gudang. Jadi sampai sekarang Hakimi bekerja sampai sekarang kilang tu. Saya bekerja di situ. Jadi saya bukan untuk mencampur urusan Hakimi di tempat kerja. Tapi apa masalah-masalah yang Hakimi nampak daripada tempat bekerja Hakimi? Mungkin masalah daripada segi persekitaran ataupun masalah daripada diri Hakimi sendiri dalam tempat bekerja tersebut. Okey. Boleh saya ceritakan tentang sedikit tentang pekerjaan saya dulu? Okey, boleh. Mungkin dia sebuah kilang kan. Kilang ni kilang kayu. Saya seorang operator kilang. Operator kilang. So kerja bermula pada pukul 8 pagi hingga 8 malam. 8 pagi hingga 8 malam, 12 jam. Dia 12 jam satu hari. 12 jam satu hari. Agak memberatkan dia. Bermula daripada hari Isnin sampai hari Sabtu. Isnin sampai hari Sabtu. Jadi satu hari je bercuti. Satu hari bercuti. Untuk hari Ahad saja. Jadinya saya terfikir dalam dah nak dekat 6 bulan saya bekerja di sana. Saya fikir masa saya untuk seorang remaja yang berumur 21 tahun, saya rasa 12 jam bukan satu benda yang mudah untuk orang bekerja. Jadinya sebab saya sendiri ada seorang keluarga, ada sebuah keluarga. Saya pula seorang anak sulung. Ibu saya seorang suri rumah. Jadi kadang-kadang bila saya balik rumah tu, saya terfikir macam kadang-kadang ibu saya suruh beli barang dapur apa semua kan. Jadinya saya fikir masa adalah satu kekangan lah bagi saya. Bila hari Ahad tu memang saya menggunakan satu hari tu, saya akan bangun awal untuk menyiapkan kemas bilik, tolong ibu di dapur, keluar-keluar sekejap dengan kawan-kawan apa semua. Saya akan menggunakan masa yang ada lah. Tapi 8 hingga 8 dengan sekarang ni lagi waktu COVID kan, jadinya macam sekarang tutup kedai pukul 8 dah. Bila saya balik, saya kerja pukul 8. Orang baru start nak kerja, saya dah pergi kerja. Pasal pergi pagi-pagi, lepas tu malam kedai dah tutup. Jadi macam itu satu benda yang susah lah bagi saya. Tapi mujur lah dalam keadaan yang sekarang ni, kita ada benda-benda boleh beli online kan. Shopee ada apa semua. So cukup mudah lah, alhamdulillah lah. Jadi sebenarnya itu satu realiti bila seorang bekerja di kilang yang mengambil masa 12 jam bekerja, dan mungkin kita mengambil masa 6 hingga 8 jam tidur. Jadi kita mempunyai baki lebihan 2-3-4 jam untuk kita bersosial dengan keluarga. Mungkin kita mahu membantu keluarga membersihkan rumah ataupun dengan kawan-kawan semua. Jadi bekerja kilang, saya rasa itu adalah salah satu masalahnya adalah masa lah. Masa. Okay. Jadi selain daripada masalah masa, apa yang Encik Hakimi, saya rasa 12 jam bekerja adalah satu masa yang lama. Satu masa yang lama. Masalah kedua yang saya dapati di kilang kan, dengan keadaan COVID sekarang kan, COVID-19 yang sangat, kadang hari ni 4,000, esoknya 6,000. Jadinya
saya rasa ini adalah macam saya takut COVID ni dia merebak. Berada di sekitar tempat kerja. Berada di sekitar di tempat kerja kan. Di mana apa tu? Kan sekarang 70% je yang boleh bekerja dalam satu kilang. Tapi dalam 70%, katakanlah kita ada 500 pekerja. Darat dengan 70% masih ada lagi 300 lebih. So dalam 300 lebih Pak, saya tak boleh tahu anda daripada mana, yang itu daripada mana. Saya sendiri kadang-kadang pergi jumpa orang itu apa semua tu kan. Tapi kita still lah menggunakan SOP apa semua kan, pakai pelitup muka, betul buat penjarakan fizikal. Cuma itulah yang saya rasa saya takut dalam keadaan kilang tu, di mana yelah penat-penat kan, kadang-kadang nak buat macam saya cakap tadi 12 jam pula bekerja. Lepas tu saya nak buat medical check up lagi, memang tak sempat lah. So berulang kali lah bila saya rasa macam saya sakit, saya akan cepat-cepat pergi ke doktor untuk membuat pemeriksaan lah. Sebab yelah saya pun ada keluarga, saya berjumpa dengan cik lagi kan, saya berjumpa dengan ramai orang lah. Saya takut lah dengan benda-benda macam tu. Dengan statistik kluster dekat Malaysia ni 47% nya adalah kluster daripada kilang-kilang. Kluster daripada kilang. Jadi kluster kilang ni kita tak dapat nak kawal. Betul. Sebab orang pun macam 12 jam bekerja kan, apa semua. Yang ni jumpa orang ni, yang ni jumpa orang ni. So memang susah lah sebenarnya 12 jam ni. Jadi yang kedua kelemahan masalah di tempat kerja adalah COVID itu sendiri. COVID itu sendiri. Takut untuk bergaul dengan orang ramai di tempat kerja kerana keadaan penyakit coronavirus yang kian menular dekat tempat kerja khususnya. Jadi saya rasa memang perkara itu wujud dalam hati seseorang untuk rasa takut bergaul dengan orang lain. Takutnya di mana, yelah sebab saya balik rumah, saya jumpa dengan ibu bapa. Ibu bapa pula dah tua kan, saya jumpa dengan cik-cik pun ada keluarga dekat rumah. Betul. Nanti kalau terkena ini boleh jadi kluster baru. Mungkin kita tak takut benda tu menjangkit dekat kita sebab kita seorang yang muda, tapi seorang remaja, tapi kita takut kita menjadi pembawa kepada keluarga atau sahabat-sahabat yang lain lah. Jadi itu antara dua masalah yang Encik Hakimi mengalami di tempat kerja di kilang kayu. Okey, baik, kita dah jelaskan dekat penonton-penonton kita, mungkin lecturer kita, lecturer saya lah. Masalah yang Kimi hadapi dekat tempat kerja beliau. Tapi tadi di tempat kerja berkaitan dengan masa, berkaitan dengan mungkin takut dengan keadaan COVID ini. Apa yang masalah yang Hakimi hadapi di luar tempat kerja? Di luar tempat kerja ni ada satu masalah yang saya rasa dah lama saya rasa ini adalah satu masalah yang utama lah bagi saya. Saya kerja 12 jam. Saya cuti harian. Jadinya saya merupakan seorang remaja 21 tahun. Saya cuma mempunyai lesen motosikal. Lesen motosikal. Saya nak buat lesen kereta, tapi disebabkan COVID dan disebabkan masa saya yang asyik clash kan, sebab JPJ sendiri buka pada hari Isnin. Pada hari Isnin untuk melakukan proses pengambilan lesen tu lagi apa semua tu kan. Jadi itu adalah isu utama lah untuk 21 tahun yang pernah saya hadapi ni. 21 tahun ni untuk di 2021 ni, lesen untuk ambil lesen kereta ni amat susah di mana keadaan COVID dan kerja saya. Jadi Hakimi pun seorang anak sulung daripada empat adik-beradik, merupakan seorang anak sulung daripada 4 adik-beradik. Jadi lesen kereta bagi saya adalah wajib bagi seorang abang sulung. Satu benda yang penting lah. Satu benda yang penting kerana mungkin kita tidak dapat tahu masalah-masalah yang kita hadapi atau emergency yang akan kita hadapi di hari kemudian kelak. Jadi itu adalah satu masalah kini, susah untuk mengambil lesen kereta atau berjumpa dengan orang JPJ itu tersebut kerana masalah kerjanya, masalah masa di tempat kerja dan sebagainya. Jadi saya rasa mungkin itu bukan salah satu masalah. Mungkin Hakim ada masalah lain. Masalah kedua lah. Masalah kedua di tempat kerja ni,
bila mana saya kerja 12 jam. Betul tak? Encik masa cik tahulah saya kerja 12 jam. Jadi kadang-kadang sebelum terjadinya PKP ni kan, kan ada yang di mana ada satu bulan tu orang dah boleh keluar, dah boleh dine in di tempat kedai makan apa semua. So bila 12 jam 8 sampai 8 saya balik, kadang-kadang saya datang ke satu restoran dengan kawan-kawan saya untuk minum-minum kopi apa semua kan. So bila minum kopi ni saya kerja 12 jam. Jadi saya berjumpa dengan orang yang mungkin dia seorang pelajar yang tak bekerja. Jadi dia membutuhkan dalam satu hari mungkin 8 jam lah untuk belajar. So bila dia jumpa saya, kita yelah bila berjumpa, bila melepak ni kan banyak kali yang kita bergurau lah sebab tak jumpa apa semua, bergurau. Tapi ada kalanya gurauan itu melebihi batas. So kadang-kadang emosi saya senang terusik. Saya senang terguris lah. Senang terguris. So bila mana benda terjadi, mungkin saya tak dapat rasa benda tu. Mungkin kawan-kawan nampak yang saya menjauhkan diri apa semua tu. So saya rasa benda tu adalah satu masalah lah. So saya harap sangat cepat-cepat lah habis COVID ni dan saya boleh pergi study kan. So saya boleh menjadi seorang yang tenang, tidak tenang dan tidak senang terusik lah. Jadi masalah yang kedua Encik Hakimi hadapi ialah emosinya mungkin terganggu selepas penat bekerja 12 jam dan satu hari rehat. Itu adalah satu masalah pekerjaan. Mungkin saya boleh cakap itu adalah satu masalah pekerjaan di Malaysia, di mana melebihi waktu bekerja, iaitu sepatutnya adalah 8 jam, tetapi pekerjaan di kilang akan mengambil lebih masa selama 12 jam. Itu adalah sebenarnya menyalahi daripada segi undang-undang. Jangan persoalkan kenapa baju kita berlainan hari ini sebab pada minggu lepas saya dapat gangguan daripada orang luar daripada luar. Jadi kita terpaksa tangguhkan video temu bual ni pada minggu seterusnya. Jadi minggu lepas kita dah bincangkan mengenai masalah di tempat kerja dan di luar tempat kerja. Jadi apa harapan Hakimi untuk harapan kepada diri Hakimi untuk masa depan? Untuk masa depan harapan saya lah. Harapan kepada diri harapan diri. Harapan saya pertama-tama sekali ni lah, sebab saya baru habis diploma kan. Saya memang mengharapkan yang saya dapat melanjutkan saya punya pelajaran ke ijazah sarjana muda. Tapi saya rasa macam sebab ilmu sangat-sangat, orang kata sangat-sangat besar, skop dia sangat-sangat besar. So jadinya saya nak pergi ke master, ke PhD dan kalau boleh lagi macam tu. So selain daripada tu, saya mengharapkan apabila habis saya punya belajar nanti, saya pun dah start bekerja kan. Saya nak satu kerja yang di mana kerjanya 8 jam seperti biasa. Tetapi masa tak kisah 8 jam ke 12 jam ke tak kisah. Yang penting masa saya bersama keluarga, bersama kawan-kawan ada. Itu adalah dua harapan saya untuk sekarang diri untuk masa depan. Jadi macam Hakimi baru habis diploma rangkaian komputer. Ya, betul. Jadi apa perancangan untuk masuk ijazah sarjana muda tu? Nak ambil kos apa? Mungkin nak lari sikit daripada kos, mungkin ambil komponen komputer ke? Mungkin macam saya sekarang ni baru habis diploma rangkaian komputer. So rangkaian komputer ni lebih kepada rangkaian internet dan sebagainya. Tapi bagi saya, apa yang saya rasa macam saya nak untuk akan datang untuk ijazah saya nak belajar sains komputer. Sains komputer ni adalah untuk kita belajar kepada programming, sistem, cara pengendalian sistem, buat sistem. So bila saya dari rangkaian komputer, saya ada sains komputer, mungkin di masa akan datang saya boleh belajar kejuruteraan ke. So saya lengkap lah semuanya, lengkap. Skop pekerjaan yang Kimi nampak dari sekarang yang betul-betul minat tengok mengenai komputer ni. Saya rasa benda yang paling saya minat adalah penyelenggaraan dan pembuatan wifi. Penyelenggaraan dan pembuatan wifi. Sebab sebenarnya saya lebih suka bekerja di mana keadaan sekeliling tu menggunakan tenaga.
Di mana macam tarik-tarik wayar, pasang-pasang, benda-benda yang mekanikal. Mekanikal. Okey, baik. Itu dia dua harapan diri Kimi untuk masa depan, iaitu menyambung pelajarannya ke peringkat yang lebih tinggi dan bekerja sebagai seorang juruteknik komputer. Dan harapan kedua beliau adalah meluangkan masa bersama keluarga dengan lebih banyak dan kawan semua. Ya, betul. Okey, baik. Tadi Hakimi dah ulaskan mengenai harapan dia untuk diri dia pada masa akan datang. Jadi saya tahu yang Kimi nak menyambungkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi dan menjadi seorang teknikal. Jadi kenapa Kimi nak buat perkara sedemikian walaupun Kimi sudah mempunyai diploma? Adakah ilmu tu bagi Kimi adalah lebih penting daripada mungkin mengumpul duit daripada zaman muda sekarang kan? Mungkin ramai pelajar-pelajar dekat luar sana dah habis pelajaran di peringkat diploma, diorang terus menyambungkan bekerja sebagai menggunakan sijil diploma beliau. Tapi saya nampak Kimi dia macam dia nak mengembangkan ilmu dia lagi dalam bidang komputer tu. Sebab apa? Apa perancangan Kimi mungkin dalam 5 hingga 10 tahun akan datang? Okay, macam bagi saya lah, ilmu ni skop dia bukan sekadar di diploma saja. Mungkin pada orang bagi orang lain, okey, cukup sekadar di diploma, okey, kita pergi jalan kerja. Betul? Memang boleh, betul boleh. Tapi saya rasa bila skop ilmu makin besar, jadinya skop pekerjaan pun makin besar. Kita boleh dapat lagi banyak. Macam sekarang. Bukanlah saya seorang bukan, walaupun saya macam ni kerja kilang dan sebagainya. Tapi dengan ilmu-ilmu yang saya dapat sewaktu diploma dahulu, saya menggunakan ilmu-ilmu tersebut untuk membuka satu tempat untuk servis laptop dan komputer orang lain. So jadinya orang boleh datang untuk hantar servis di tempat saya lah. Jadinya saya rasa kalau saya expand lagi, saya kembangkan lagi saya punya ilmu di peringkat akan datang, mungkin satu hari nanti saya boleh buka satu bisnes di mana bisnes ni bukan sekadar boleh repair laptop, bukan sekadar menyelenggara laptop, servis komputer, saya boleh buat lagi banyak lagi. So saya rasa bisnes adalah satu benda yang saya nak mungkin Kimi nak jadi seorang entrepreneur yang menghasilkan produk sendiri ataupun servis kepada orang lain. Saya rasa untuk mengeluarkan satu produk, bukanlah saya tidak yakin diri, cumanya itu menggunakan proses yang sangat lama. Proses yang agak lama lah. Jadinya untuk itu saya tak pernah terfikir lagi. Tapi mungkin di satu hari yang akan datang saya akan ada buah fikiran seperti itu. Cuma apa yang ada di dalam minda saya sekarang ni cuma untuk membuat satu syarikat, di mana syarikat itu supply wifi dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama kita akan ada orang-orang yang akan macam macam mana, boleh buat servis. Boleh buat servis, dan saya sendiri boleh juga. Jadi saya bukan seorang bos Saya nak jadi seorang bos yang bekerja bekerja dalam satu kumpulan macam tu. Jadi Kimi telah merancang untuk masa akan datang, mungkin masa yang agak lama sebenarnya, sebab memerlukan pengetahuan yang tinggi untuk membina sebuah syarikat kan. Beliau mempunyai perancangan untuk menjadi seorang entrepreneur. Jadi hal ini sangat menakjubkan bagi saya, sebab seorang pemuda yang berpemikiran sedemikian, bukanlah saya nak cakap tak ramai, tetapi hanya sedikit saja daripada semua pemuda di Malaysia ini untuk berpemikiran sebegitu rupa. Jadi itu saja saya rasa temu bual kita pada hari ini. Walaupun saya minta maaf sebab telah tunda selama 1 minggu. Jadi ribuan terima kasih saya ucapkan kepada Kimi sebab sudi untuk memberi hujah-hujah mengenai diri sendiri. Baik, terima kasih juga untuk Cik Roman. Kalau tak, saya sendiri tak tahu tak tahu lagi apa yang saya
apa kekuatan diri saya, apa yang saya nak buat untuk masa depan saya. Kadang-kadang fikir sendiri pun tak sedap juga. Kena ada orang juga. Okay, saya faham. Jadi benda ni akan mengembangkan lagi. Mengembang lagi. Saya punya skop pemikiran saya macam, oh ni 10 tahun akan datang, mungkin 20 tahun akan datang punya perancangan pun saya boleh fikir balik lagi. Jadi dari sini Hakim ni dah boleh mengembangkan lagi apa potensi-potensi yang kita telah bincangkan dulu kan. Mungkin potensi-potensi yang kita bincangkan ada lagi kat dalam tu, cuma dia tak nampak lagi. Mungkin di temu bual yang akan datang Syah boleh ajak saya lagi. Semester hadapan ada video temu bual lagi, saya akan ajak Hakim lagi. Memang saya. Terima kasih.